Pertama kali join Zoom. Oh ya ke? Faham, faham. Sebelum ni baru masuk dalam grup Telegram ke macam mana? Baru masuk dalam grup Telegram ke atau macam mana? So insyaAllah kita akan belajar tentang closing dulu. Selepas itu akhir-akhir nanti baru saya akan share tentang satu kelas TikTok lah. Yang di mana Fahana join, Tuan Sobri join. Yang Alhamdulillah lah diorang pun dah tak senang otak tu. Orang tu nak buat idea hari ni. Okay. So jangan risau. Yeay, kelas TikTok. Hari ni tidak. Hari ni kita nak preview je. Bukan aku nak ngajar kelas TikTok hari ni. Tidak. Itu bukan bidang saya. Kelas rejection malam ni ya. Kita akan belajar rejection dulu. Jangan risau. Saya takkan cerita pasal TikTok dulu. Kita belajar pasal part saya dulu. Lepas tu baru kita nak buat sharing lah. Mungkin saya nak jemput Tuan Sobri ke siapa-siapa yang baru habis kelas selama 2 hari ni kan. Nak tanya soalan sir? Silakan. Sebab topik saya semua best-best. Topik saya closing je. Tergezut. Tak apa. Mana Afika? Afika ada on camera ke? Ke tak on camera Afika? Kalau Afika on camera boleh naik sebelah saya. Tapi kalau tak on camera, boleh unmute je lah. Puan Jannah, apa khabar? Sir, apakah ayat promosi untuk customer yang cakap saya habiskan minum produk kurus yang lain dulu, nanti saya PM semula. Nak bagi customer rasa rugi, tak buat pembelian hari ini. Okey, terima kasih Putri Afika. Dia ni antara student saya yang paling rajin sekali. Hang lagi PC saya ni keras dia tengok screen sir. Ya ke? Cuba take nafas sikit, hembus-hembus screen tu. Kan, risau kadang-kadang. So insyaAllah nanti saya akan cuba jawab soalan Nur Afika. So kita ambil dulu dia punya soalan ni. Dan kita tulis. Alright. 38 orang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So Terovan hari ni okey ke kalau saya nak tanya macam mana nak handle rejection kalau customer nak COD? Macam mana nak handle rejection kalau customer nak COD? Hari ni kita nak belajar benda tu lah. Handle rejection kan? So kita akan belajar benda tu. So stay. Jangan keluar awal sangat. Nanti tak dapat. Okay? Bagus. Saya belum Fatihah lagi semua dah tanya soalan. Saya rasa memang soalan tajuk handle rejection ni adalah rejection yang ramai kot yang hadapi. Betul ke? Cuba komen sikit. Takkan Abang Q pun kena reject Abang Q? Jangan cerita Abang Q. Abang Q kan dahsyat kalau nak bercerita tu macam mana nak tunjukkan karismanya. Kan macam jangan tutup PowerPoint. Bukan PowerPoint. Alah saya terlupa lah. Jangan tutup halkom lah. Kena nampak terbesar lah kan. Takkan kena reject lagi. Tak apa. Kita belajar sama-sama. Sebab tu kadang-kadang kan belajar ni kan dia tak boleh berhenti tau. Dia belajar. Saya pun belajar dengan Abang Q tau. Kadang-kadang saya tengok dia punya TikTok kan. Sebab saya speaker. So bila saya speaker, saya akan belajar daripada TikTok dia cara macam mana nak nampak berkarisma. Sepatutnya mic ni kena tepi sikit. Kalau Abang Q ajar mic ni kena tepi sikit. Dia tak boleh tutup ni. Dia tak boleh tutup ni. Dia kalau boleh kita open. Apabila kita nak mengajar dia Tuan Irfan ni saya bagi tips yang saya belajar daripada Abang Q. Kita kena buat badan kita ni defenseless. Terbuka. So tangan jangan masuk dalam poket. Nanti orang tak nampak tangan itu tu buat apa. So orang akan lebih percaya pada kita apabila dia nampak tangan kita. So samalah. Okay. So ada 49 orang hari ni. Terima kasih. Saya rasa saya nak buat live lah. Saya set live dulu kejap Tahu. So macam mana nak handle customer kalau agent asyik komplain je hari ni. Dia komplain apa tu Farah? Sian Farah kan. Asyik stres kan. Customer asyik komplain. Tapi memang itulah kerja customer. Customer ni memang kerja dia komplain je. Hari ni kita layan je orang nak COD. Upsell. Faham. Terima kasih. Alright. So insyaAllah. So semua excited. Boleh tak tolong saya kalau anda dapat dari mana-mana grup ke link ni ke kan. Tak kisahlah grup affiliate ke. Grup saya ke. Cuba share pada kawan-kawan. Okay. Zoom.
Sir, Zoom tak nampak muka kita kan? Maksud tak nampak muka kita tu gimana tu? So kalau nak nampak muka, bukalah kamera. Nampaklah. Saya nampak je Suha. Sekejap, mana Suha? Suha tak ada nampak gambar pun, kosong je. Saya nampak ada IF Bisu, Farhana Yahya, Tuan Sobri, Nadizal. Itu nampak pintu je. Kan? Tapi it's okay. Kelas saya ni kalau you nak tanya soalan, buka kamera. Nanti saya panggil naik atas. Kalau nak dengar-dengar, komen-komen je lah. Contoh, sales slow, HQ tak promote agent, pening lah sir. Sekejap. Sales slow, HQ tak promote agent, pening lah sir. Tu rejection ke apa benda tu? Malam ni boleh share link dengan anak team ke? Nak ke share link ni? Kalau nak, saya bagi. So, kalau nak, siapa-siapa yang ada team malam ni, so share lah pada diorang. Ambil link pendek je, jangan ambil link panjang-panjang. Nanti diorang tak nak join. Ambil link pendek je. Nah, ambil link ni, share pada kawan-kawan. Pada anak team. Okay, so insyaAllah kita ramaikan lagi supaya makin ramai lah orang dapat manfaat. Sebab handle rejection ni kan kadang-kadang kita ni nak ajar orang tapi tak gerti, betul tak? Nak hire saya buat training mahal sangat pula. So sekarang ni ada sesi ni, ajaklah diorang. Okay. So macam mana nak kuatkan suara kat laptop ni ataupun kena pakai earphone? Mira, suara saya slow sangat ke? Suara saya ke suara Mira? Kalau suara saya slow sangat, saya kena menyanyi lah. Kan? Kena kuat sikit lah. Tapi saya rasa mic saya dah nak megah ni. Tapi kalau Mira tak dengar, tak tahulah. Tak apa, it's okay. Don't worry. Pakai earphone elok. So ada buat personal coaching ke? Tak. Saya jarang. Saya jarang buat personal coaching sebab saya tak sempat. Sebab tu kalau nak personal coaching antara by group ataupun semua sekali. Senang. Sebab tak reti lah nak personal coaching ni. Kita bukan tera mana pun. Okay. Alright. So siapa-siapa yang ada anak team, tolong panggil anak-anak team join. Saya bagi masa lebih kurang. So insyaAllah nanti boleh tengok lah. Saya pun nak buat live kat Facebook jap. Alright. Kenapa tu? Okay. So korang standby. Pen ada? Konota ada? Tak tera mana tapi tera sangat ke mantap. Ini Tuan Sobri ni buah habis kelas ni aku rasa ni. Kan? Dia punya soalan dahsyat. So macam mana nak buat personal branding? Soalan yang bagus Farhana. Nanti kita share akhir nanti, okay? So hari ni saya bagi peluang, pilah tanya kawan-kawan, kan? Pergi tanya, bagi pada kawan-kawan lah. Okay? Saya nak buat kejap. Sir, bolehkah anak nak ajak team join walaupun dia join group Telegram VIP? Sekejap. Dia boleh masuk Zoom ni je. Kau janganlah offer semua group Zoom yang ada. Zoom ni je. Telegram tak boleh kalau dia tak bayar lagi lah. Telegram tu untuk orang yang berbayar je. Amboi, orang bagi peha nak lebih. Kan? Zoom je. Okay, Zoom je. Alah, janganlah bagi banyak-banyak. Nanti diorang tak hargai bila kita bagi free. Okay. Faham tak maksud saya? Faham kan? Siapa first time join sesi saya hari ni? Biasa tengok saya kat mana? Tengok kat live kan? Faham sis, silap tak tulis tadi. Silap tak tulis tak. Pelan-pelan. Kita belum mula kelas lagi ha. Jangan type kuat sangat. Sabar. InsyaAllah pelan-pelan. Okay. Saya first time. Karen. Wow, Karen first time. Tahniah Karen. Okay. Selalu tengok kat IG dan TikTok. Terima kasih Azira. Saya biasa follow kat TikTok dengan King of TikTok. Faham. Saya first time agak blur. Alright. Faham. Don't worry. First time walaupun agak blur, don't worry. Maksudnya first time join kelas saya ke first time berniaga ni? Sebelum ni join kelas dengan Bogas. Terima kasih Farhana. Ramai yang first time lah.
Okey, selamat kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, biarlah kita ada batch baru pula kan. Kalau tidak saya asyik nampak Afika, Kemal, Aikal, itu je lah orang yang saya nampak kan. Fahana ni pun salah seorang ni ha. Kan, ingat first time kena reject. Okey, selalu kat TikTok je. Saya Ainsa. Hai Ain, apa khabar? Hai, selalu tengok kat FB. Okey, jom. So bismillahirrahmanirrahim. So dah ready ke? Kalau semua dah ready, jom kita mula. Okay. Alright. So bismillah. So siapa-siapa yang dalam kelas advance, hampa sabar jap. Nanti you akan ada satu sesi full dengan saya. So don't worry. Okay. So siapa-siapa yang dapat join untuk kelas hari ni, alhamdulillah. So walaupun saya bagi macam kelas berbayar, tapi kalau tak bayar tu, anggaplah ini adalah awak punya macam mana saya cakap, rezeki lah, rezeki. Kan? So kalau ada soalan, tanya je. So insyaAllah lah saya akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Okay? Alright, so tuan-tuan, sebelum kita mula, ada apa-apa tak nak tanya? Tentang gambar yang saya bagi ke, kenapa nama dia learner session ke, so, ada apa-apa nak tanya tak? Ke korang ni tak perasan langsung? Cuba buka mata tu, apa yang kau nampak? Cuba buka mata tu, macam, apa so? Ada apa kuning? 1000 sehari, susah tapi boleh. Ada belah kiri ada sedharma. Kan? Kenapa pisang? Oh, saya ingat tak ada orang nak tanya tadi. Fahana tak perasan ke pisang ni selama Fahana belajar dengan saya, Fahana? Kan Afikah pun tak ada tanya. Kan? Kenapa sehalah tulisan tu? Kau memang cik soalan. Kan? Yelah, saya tak halang. Tapi tak nak. Suka hati saya lah kat situ. Okay? Alright, so pisang tuan-tuan Fan. Pisang. Tahu tak? Pisang ni sebenarnya dia ada satu filosofi. Okay, dia ada satu filosofi, ada satu falsafah yang dia ajar kita. Percaya tak? Contohlah kan, kalau kita beli pisang, ada tak cara kita beli pisang? So kenapa macam contoh kita nak beli pisang kan, kita nak makan 3 hari lagi. So kita akan cari pisang yang macam mana? Kita akan cari pisang yang macam mana? Cek komen. Kalau pisang, kita nak makan pisang lusa. So kita akan cari pisang yang mana? Kita akan cari yang kurang masak. Terima kasih Intan. Liana kata kurang masak. Saya tak pandai pilih buah se. Tak apa. Ini saya tanya pisang je. Separuh masak. Okay. So kenapa kita separuh masak? Sebab kalau boleh nanti dalam 3 hari pisang tu akan masak kat rumah dan sampai 3 hari kita nak makan dan sedap. Betul? So pisang ni mengajar kita untuk apa tahu? Untuk planning. So contohlah kita nak kita tak tahu, so kita tak ada planning, kita main langgar je. So kita beli kedai, beli pisang banyak, besar-besar, tapi masak. Waktu nak makan hari, paling-paling makan 2 ulas lah. Mungkin dua apa sebut Bukan 2 ulas tu durian. By the way durian pun sedap. 2, tak tahulah, 2 sisir 2 sisir tu, lepas tu dah kenyang dah. So yang balance tu akan, mungkin besok dah makin masak, lusa dah terlalu masak, lepas tu jadi lembik. Faham tak? So apabila planning kita ni, ataupun kita langsung tak ada planning, kan, apa yang kita ada sekarang mungkin akan jadi kos dan rugi. 2 sikat, bolehlah Abang Q, saya rasa lah 2 sikat ke, 2 sisir ke. Faham tak maksud saya? Sebab tu pisang mengajar kita untuk apa? Untuk planning, merancang. Dan biasanya orang yang merancang ini insya-Allah lah, kan, walaupun perancangan yang terbaik adalah datang dari Allah, tapi yang penting ialah kita dengan merancang itu kita punya ikhtiar. So dalam closing ni tuan-tuan, first thing yang kita nak kena rancang apa? Set apa yang kita nak jual. Customer masuk kat kita, PM kita. Kita bukannya nak ikut customer tu, dia nak beli apa. Tapi sebenarnya kita buat apa? Kita dah set dalam otak ni, mokcik ni akan ambil aku punya tak air filter, water filter, siap tilam sekali. Dapat ke tak dapat, tu lain cerita. Tapi you dah set kat otak ni. So bila you dah percaya, you believe, insya-Allah lah, percaya je kat saya. Mokcik-mokcik yang datang adalah mokcik-mokcik yang akan beli water filter, air filter dan tilam. Best tak macam tu? Mestilah best. Faham tak tuan-tuan? So macam hari ni, 74 orang ni. Saya dah set dah dalam kepala saya ni. Apa yang aku nak kena close kau? Kan? Saya dah tahu dah nanti kan, dari 74 orang ni, insya-Allah 54 orang akan ambil kelas TikTok. Tapi tu nanti. Saya akan bagi dulu tip dan trik dia. Nanti bila akhir nanti you akan tengok flow dia macam mana. Boleh ke boleh? Okay?
So dah ready ke semua tuan-tuan dan puan? So insyaAllah kalau belajar dengan saya ni, pen memang kena ada lah. Pen, buku nota memang kena ada. Sebab apa? Sebab memang kena menulis tuan-tuan dan puan. Kita ni nak belajar. Kan? Bukan kita nak tengok nano. Kita nak tengok penthouse. Faham tak maksud saya? So kita nak belajar. Bila nak belajar ni pen kena ada lah. Okey, cuba lambaikan pen anda. Di skrin ada tak pen tu? Tahu tak pen ni pun ada filosofi juga. Tapi filosofi ni lain lah. Hai. Setiap masa nak cerita filosofi susah lah saya. Kan? Tapi next. Oh, Tuan Sobri ada pen merah, ada pen hitam. Okey? Faham? You marah, I pitam. Se pun layan nano. Tapi tak boleh go lah. Saya tak boleh layan lama-lama cerita nano tu. Buat saya rasa macam antara aku yang bingung sangat ke macam mana sekarang ni. So kita bayar sikit-sikit je. Tapi nano tu memang bagus lah. Sebenarnya siapakah Ray-Ban merah itu? Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Nano tu apa? Aku tanya Farhanah. iPhone. Ni yang sebut. Nano ni adalah seorang watak dalam cerita Thailand. The Girls from Now Here. Dahsyat cerita tu. Dia macam Inception. Mimpi dalam mimpi dalam mimpi. Lain-lain tak tahu benda. Dia kena fikir. Cerita kena fikir ni. Ada orang suka, ada orang tak suka. Kan? Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita jual tidak pernah tepu. Cuma otak kita yang dah tepu. Setuju tak? Setuju tak? Sebenarnya produk kita tu tuan-tuan tak kisahlah SS Perfect ke, Bogas ke, kan, Kowe ke, Kuku ke, produk sendiri ke, suplemen ke, skincare ke, brownies ke, keripik ke, kan, produk tu semua boleh jual. Kan? Bayangkan orang jual air putih laku. Tuan-tuan dan puan, air mineral berapa banyak brand ada? Kan? Tapi kenapa ada orang jual air mineral? Contoh saya suka, siapa suka try and error ataupun suka try benda-benda yang tak biasa orang beli? Siapa kat sini pernah minum Evian? Evian. Air mineral Evian. Kalau air mineral biasa mungkin RM1.50, Evian ni boleh go sampai RM5, RM6. Kan? Kadang-kadang boleh sampai RM10. Itu betul baru Evian. Ada lagi Panna lagi, Aqua Panna. 500 ml harganya RM30. Tapi airnya sedap tak? Serius sedap. Saya tak tahu nak explain macam mana. Tapi Evian adalah satu air mineral yang you boleh rasa dia punya kemanisan dia. Kau cakap lah Kupoyo ke, rasa air mahal memang lah. Tapi cuba. Dia kalau saya, pemilihan air saya, kalau saya ngada-ngada, ambil Evian. Ni kalau ngada-ngada Kalau tak mengada-ngada, saya akan ambil Spritzer. Spritzer. Itu dua lah yang prioriti saya. Kan macam air dari puncak gunung. Betul bang. Betul. Kalau Evian tu kan dari puncak gunung Alps. Okay. Alright. So hari ni kita nak pecahkan tepu-tepu dalam otak tu. Kita nak kasih servis lah. Boleh Boleh ke saya servis otak masing-masing hari ni? Bagi kalau kita ada aircon, keluarkan filter, kasih gosok-gosok sikit. Kan kita tak servis full service. Hari ni servis filter je, filter. Full service nanti kena panggil orang. Itu nanti you masuk dalam kelas TikTok, you bagilah saya 4 hari untuk basuh balik. Kerak-kerak yang ada, kita bagi chemical sikit. Meleleh kat keluar kat telinga tu. Begitu. Tapi hari ni kita cuci filter je dulu. InsyaAllah Alhamdulillah. By the way, saya excited tau bila ada ramai orang baru. Biasanya orang-orang lama ni bukan apa tau. Kenapa saya mengharapkan orang baru? Sebab saya nak ulang balik dari awal. Orang-orang lama ni dia dah tahu dah. Dia dah pakar dah. Saya asyik cerita benda sama je. Betul? Tapi bila orang-orang baru ni dia baru first time nak kenal, baru nak tahu siapa saya sebenarnya. InsyaAllah lah. So hari ni have fun saja. So tenangkan diri untuk lebih memberkati sesi kita pada malam ini. Apa kata kalau kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan pada tuan-tuan dan puan untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pada malam ini. Allahumma ya jami, Allah yang maha mengumpulkan, Allah yang menjaga kebersamaan kita pada malam ini. So alhamdulillah di Zoom kita ada 82 orang, di FB kita ada 51 orang. Wow, dahsyat. Terima kasih. So yang siapa-siapa yang berada di FB minta tolong saya untuk share sesi hari ini pada kawan-kawan, dan insya-Allah jika anda tak nak tertinggal apa-apa pun sesi saya selepas ini, join grup Telegram yang saya letak dalam bahagian caption tu kan, dan insya-Allah. Alright. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. So, tuan-tuan dan puan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Semua sihat ke? So kat sini saya nampak ada Fana, ada Farhana, ada Nur Fahana. Ramai betul nama Fahana ni ya. Kan? Ada Puan Jannah. Terima kasih Puan Jannah. Sedap dicokonya yang Puan Jannah bagi. Kan? Lagi-lagi dalam bentuk buluh tu saya rasa macam wow. Ni insya-Allah lah memang akan orang ambil gambar lah. Okey. So tuan-tuan, insya-Allah hari ni kita akan sesi kenal dulu. Sebab kadang-kadang bila kita tak kenal, kita pun tak tahu siapa tah dia ni tah, tiba-tiba nak cerita pasal closing, suruh orang share link group pula ke kan. So don't worry. So tuan-tuan, nama saya Dharma Syamil Fikri, your favorite closing specialist. So alhamdulillah kenapa saya claim saya sebagai seorang closing specialist, sebab itu je lah yang saya gerti. Kan, itu je lah yang saya gerti. Saya gerti closing je lah. Kan, bab-bab marketing bukannya tak gerti, cuma tak pakar. Sebab tu saya mengajar dan minta tuan-tuan dan puan untuk hari ni cuba cari satu benda yang kita boleh fokus. Contoh tuan-tuan dan puan, tuan-tuan suka dalam bidang motivation. Motivation ni terlalu luas, terlalu besar skop dia. So carilah motivation by apa? Motivation apa? Motivation untuk adults ke? Motivation untuk budak-budak ke? Motivation untuk para isteri ke? Motivation untuk para remaja ke? So be specific. InsyaAllah. Dalam bidang takaful boleh masuk ke maksudnya boleh masuk ke mana tu? Ke dalam kelas saya? Ataupun dalam kelas TikTok? Kalau dah bilang saya memang boleh-boleh sangat lah. Sebab takaful kan kita berurusan dengan manusia, betul tak? So apabila kita berurusan dengan manusia ni, apa sahajalah yang dalam berkaitan dengan manusia tu, insyaAllah memang boleh join. Kan? Alhamdulillah kalau tanya saya banyak berurusan dengan Kak Long Sales Master. KLMS dan Puan Azlina. So antara orang yang paling hebat juga dalam bidang sales. So dia tu antara saya punya cikgu. Dan dalam bahagian, dia banyak mengajar closing ni dalam unit trust, takaful. So sebenarnya closing ni dia bukan hanya sekadar closing produk saja, tidak. Tapi selagi you berurusan dengan manusia, bagaimana you nak mempengaruhi manusia, itulah closing. Sebenarnya dalam closing itu satu banyak impact dia. Betul tak? Dan saya percaya apabila kita spend masa dalam closing ini, kita akan belajar betul-betul macam mana nak urus hari kita. Kan, dari pagi tuan-tuan percaya kat saya, pagi kita kena awesome. Pagi kena awesome. Sebab kalau pagi cloud, percaya kat saya lah, the whole day you akan cloud. Sebab tu siapa-siapa yang kat sini serius nak buat sale tuan-tuan, sebelum pukul 12 kena ada closing. Catat. Sebelum pukul 12 kena ada closing. Sebab tu kalau kita orang ada website, kita orang ada chatbot. Saya kalau boleh bangun pagi je, pukul 5.30 ke, pukul 6 ke, buka-buka, saya akan check sistem dulu, check ada sale ke tidak. Itu perangai saya. So, bila ada sale, alhamdulillah, insyaAllah hari ni will be okay. Bayangkan itu website tu. Sebab saya dah jarang guna WhatsApp. Adalah, tapi saya mesti tertinggal dan banyak blue tick orang.
Itu kelemahan saya. So saya top up balik dengan chatbot, saya top up balik dengan website. So mungkin siapa-siapa yang dapatkan ebook itu adalah orang-orang yang go through website lah. Faham Cuma untuk kelas TikTok ni je, saya mencabar diri sendiri, saya start from below. Saya start daripada yang bawah, affiliate, saya jadi affiliate. Okay, so sekarang Alhamdulillah saya dah pecah rekod saya. Sekarang ialah bulan yang kedua. Bulan kedua ni saya ada seorang teman sparring. Saya dengan Ustaz Unik Effendi. Dahsyat dia juga. So kalau dia laju, saya pun kena double laju lah. So at least lah kalau saya kalah, at least saya dah buat yang terbaik. Sebab tu kadang-kadang nak jadi yang paling nombor satu ataupun nak jadi yang top senang. Tapi nak maintain tu yang susah. Betul. Sebab bila kita kat nombor satu, you tak akan nampak orang kat depan. Betul tak? Tapi orang yang nombor dua, nombor tiga, you nampak orang di depan. So dia akan kejar. So bila you nombor satu, kadang-kadang you dah tak ada motivation lagi dah. Setuju tak? Sebab tu nak maintain tu yang susah. Nak capai senang je, percaya kat saya. Saya dah buktikan sebenarnya. So insyaAllah tuan-tuan, terima kasih pada semua yang join sesi saya hari ini. Semoga hari ini kita nak belajar tentang handle rejection. Daripada banyak-banyak tajuk, sebenarnya saya tak tahu nak cerita pasal apa. Saya ceritalah pasal handle rejection. Kan? Sebab saya tahu korang ni kalau tanya kat saya, Sir, kalau dia ni tunggu gaji nak buat apa? So kita cover je lah tajuk tu, senang. Kan? Daripada aku kena buat banyak kali. So insyaAllah. Okay? Alhamdulillah. Kadang-kadang selesa juga selain tak ada motivation. Dalam bisnes, selesa tu bahaya. Betul saya cakap. Sebab tu orang bisnes, dia tak boleh buat benda yang sama. Soalan saya, Sir, sabar je Afiqah, aku belum masuk lagi. Sabar. On the way. Soalan tu aku dah catat dah. Kan? Ada. Tak percaya? Ada. Ni. Tada. Ada. Saya dah tulis siap-siap soalan. So don't worry. Okay? Bagi kita mukadimah dulu. Kan? Saya nak cerita dulu. Kadang-kadang bukan apa. Kita ni dalam sales ni dia tak ada rahsia. Percaya kat saya. Tak ada rahsia. Cuma kadang-kadang kita ni antara dah hilang semangat. Kenapa dia hilang semangat? Mungkin dah sebab tak ada benda yang kita kejar. So bila kita dah tak ada benda kita nak kejar, kita macam cukup lah. Padahal cukup ke tidak tu. Kita excited untuk capai mungkin benda yang pertama kita capai. Dah capai dah settle lah. Sama macam saya juga dalam TikTok. Saya excited nak capai 10,000 follow saya pertama. Dah capai, lepas tu saya hilang. Why saya hilang. Saya buat video pun macam yang penting ada. Tak ada excited dah. Tapi Alhamdulillah saya join kelas TikTok dengan Abang Nas, Seek for Future. Saya kenal dengan Tuan Syahril, Cikgu Syahril. Diorang lah yang buat saya rasa macam, banyak lagi lah aku tak explore. Kan? Dan you guys, tuan-tuan dan puan, ini adalah bagi saya 87 orang yang di Zoom dan 61 orang di FB. You guys lah ada orang yang sentiasa buat saya rasa macam aku kena at least sediakan satu konten. Kan? Sebab kalau tak ada kalian, saya pun tak nak teruskan. Sebab tak ada komen, tak ada like, tak ada share, view pun biasa-biasa je. Faham tak maksud saya? Kan? So don't worry, saya pun pernah lalu juga perasaan itu. So insyaAllah lah jika you ada apa-apa soalan, tanya je, okay? So insyaAllah. Sebab tu kita perlukan circle, kita perlukan support. So grup Telegram yang saya share itu adalah untuk you guys macam bersosial lah. Pandailah bawa diri tu. Ni kan, jangan menjual. Kalau menjual nanti orang tak suka. Sharing banyak. So kalau you rasa konten yang you buat tu bagus, share dalam grup. It's okay. Saya akan support. Tetapi kalau konten tu rasa macam konten malas masuk malas tu apa tau? Macam tak ada effort and shoot gitu. So macam kalau you rasa benda tu tak okay lagi, so jangan share lah. Itu saja. Okay? Alhamdulillah. Alright. So tuan-tuan dan puan, macam biasa, saya kenalkan diri. Nama saya Dharma Syamil Fikri and PLF Dharma Syamil Fikri. Dan ini adalah saya punya social media. Ini IG. Okay, IG saya tu berapa tu? Tu 2949, sekarang dah 17,000. Alhamdulillah dengan mindset yang sama, dengan konten yang sama, naik tinggi juga. Ni Facebook saya memang dah lama lah. Alhamdulillah dah kat 30,000 follower. Itu pun kita komen sikit-sikit. Kat TikTok ni sekarang saya yang ni masa gambar 6795, sekarang dah 45,000. 45,000. So insyaAllah lah nanti saya share macam mana saya buat. Okay. Alright.
So let's go. Kita nak belajar macam mana nak handle rejection and like a professional. Macam mana? Okay, sekejap. Okay. Bagaimana kita nak urus penolakan. Rejection dalam bahasa Melayu penolakan guys Biasa kita buat dalam bahasa Inggeris je. Kali ni kita bahasa ibunda kita lah, Melayu. Okay, insyaAllah. Alright, so sebelum saya jawab soalan-soalan ni, saya letak tepi dulu. Okay, nanti saya rasa makin ada banyak lagi soalan kita nak kena jawab, betul? So, number one, apa itu rejection? Dan kenapa orang mereject kita? Why? Boleh share tak dengan saya? Siapa-siapa yang dah tahu boleh simpan dulu. Tapi siapa-siapa yang first time, rasa-rasa kenapa orang reject kita? Ya, dia ada dua sebab. Kan, ada dua sebab. Cuba fikir, kenapa orang mereject kita? Tak sedia, tak menarik. Lagi? Tak perlu, tak trust, tak percaya. Lagi? Alright. Tunggu gaji, betul? Mahal sangat. Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan, kenapa customer mereject kita? Kalau betul-betul ikutlah, memang reject itu maksudnya dah tak boleh nak buat apa. Yang pertama adalah belum ada duit. Dia bukan masalah konten tak menarik, orang tak kenal kita. Customer yang kita ada approach itu, dia belum ada duit. So bila tak ada duit tu, you buatlah macam mana pun, dah tak ada duit, nak beli macam mana? Betul tak? Tetapi adakah betul dia tak ada duit? Nanti kita akan belajar kejap je lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kan, kenapa customer tidak ataupun belum beli dengan kita, masih mereject kita? Ini adalah kerana customer belum percaya. Customer belum percaya, simple. So macam mana nak buat customer percaya? Macam mana nak buat customer percaya? Cuba share dengan saya. Rasa-rasa macam mana kita nak buat customer percaya kat kita? Apa nak kena buat? Mute ke mute? Apa tu Anis? Oh, tak dengar. Tak apa. Kena brandingkan diri. Setuju Puan Mira? So branding. Lagi testimoni. Lagi rajin muncul di social media. Terima kasih Fahana. So itu adalah kita punya awareness. Dan yang paling penting adalah follow up. Tuan Sobri, terima kasih. Rajin-rajin follow up, nampak caring. So Tuan Sobri, kita nak follow up sampai apa Tuan Sobri? Kalau kena rajin-rajin follow up ni, nak follow up sampai apa Tuan Sobri? Sampai close ke? Ya ke untuk sampai close Tuan Sobri? Ke kita nak follow up dia sampai kena apa Biasa korang akan follow up sampai kena apa? Kena blue tick. Okay, lagi? Kena hand, kena close, kena block, kena beli, kena block. Sebab tu kalau boleh kan, dalam mindset kita kalau nak follow up ini sampai beli jangan fikir yang pelik-pelik. Jangan fikir yang pelik-pelik. Kita follow up sampai beli. Kalau sampai block tak payah 2-3 kali pun dah kena block dah. So minimum nak kena follow up adalah 6 kali follow up. 6 kali follow up. Itu adalah minimum. Faham So maksimum sampai beli insya-Allah. So 6 kali follow up tu nak follow up apa? Tunggu next class. Kita belajar pasal follow up pula. Faham Hari ni kita nak belajar tentang handle rejection. Kalau kau nak aku cover semua memang 2 hari lah. Jangan. Kelas saya sukanya pendek-pendek. Kelas saya memang pendek-pendek 2 jam. Sebab saya yakin dan percaya kadang-kadang 2 jam itu pun dah banyak sangat. So bila banyak sangat, you tak buat. Percaya kat saya. Follow up sampai beli, minimum 6 kali follow up. Terima kasih Intan. Oh, masih ada vibe habis kelas catat balik, letak dalam chat. Bagus. InsyaAllah. Okay. So apabila kalau orang yang tak ada duit nak buat apa?
Ada orang dia tak ada duit, nak buat apa? Saya tak pernah bahas pun cerita kalau orang tak ada duit nak buat apa. So kalau ada, kita jumpa orang yang reject kita sebab tak ada duit, so kita nak kena buat apa? Deposit, menarik, saya suka. Deposit one of kita punya teknik juga. Sejarak follow up itu berapa lama? Sejarak follow up tu berapa lama? Kita guna formula 1447. So kalau tak tahu 1447 tu, cek balik buku, cek balik ebook, volume yang ketiga, handle rejection dan follow up. Itu ada formula 1447. Tapi kalau tak ada buku lagi, kau tunggu je lah kelas next. Kau nanti dapat rezeki lagi, dapat link balik kan. So join ni lah. Okay. Deposit, bayar ansuran, suggest bayar hujung bulan. Okay, suggest bayar hujung bulan jangan. Sebab kalau kita yang suggest bayar hujung bulan, nak tunggu hujung bulan tu ada masa boleh fikir. Fikir dapat apa guys? Alhamdulillah, semua dah taubat dah. Semua kena blue tick. So itu jangan bagi orang masa, okay? Betul, percaya kat saya. So sejak you guys dah tak tunggu gaji lagi kan? Beza kan cara kita buat closing. So kita dah tak serabut. Saya nak you tak serabut je. So bila you dah dapat keputusan yang jelas, customer tu tak nak bayar sebab apa, dah settle. Follow up esok. Kalau kita biarkan dia tunggu gaji, kan? Lepas tu dah lah dia tak ada buat deposit, hanya cakap okay nanti tunggu gaji. So nanti kita mengharap okay time tunggu gaji dah dapatlah satu sale. Kalau tak dapat macam mana? Demi saya pun tak dapat. Kalau dapat alhamdulillah, tapi jarang kan dapat kan. So kita tak naklah pening-pening kepala untuk menunggu benda yang tidak pasti. Faham InsyaAllah. So deposit, ansuran, ataupun kita boleh offer teknik referral. Maksudnya macam mana? Kita tanya dia, okay Puan, saya faham Puan tak ada duit sekarang, tapi kalau saya ada cara bagaimana Puan untuk amalkan produk ni dengan percuma, Puan berminat tak? Maksudnya kita guna teknik referral. So customer yang tak nak tu ataupun yang tak ada duit tu, kita minta dikenakan kepada 3 kawan dia. Kita minta dia kenakan kepada 3 kawan dia, dan kalau 2 kawan dia membeli, kita bagi hadiah. Contohlah kan, kita bagi hadiah 1 box. Padahal dia nak 2 box. So sekarang 1 box, 2 box lagi dia tinggal tambah, postage kita belanja, close dapat 2 box. Faham tak? So itu adalah teknik referral untuk orang yang tak ada duit. Okay, referral maksudnya dia referkan kita pada kawan-kawan dia, insya-Allah. Faham tak? So tak adalah kita macam rasa macam okay dah habis, tak ada idea lagi dah, tak ada. So kita ada beberapa cara lah. And untuk orang yang tak ada duit nak buat apa? Deposit boleh, ansuran boleh, referral pun boleh, tak ada masalah. Okay, faham tak ni? Faham InsyaAllah. Okay, so far semua okay ke? Semua dah ambil catatan apa yang saya tulis ni. By the way, memang kita orang kalau belajar memang guna whiteboard. Kami tak sehebat yang lain lah, pakai slide gerak-gerak, tak pandai. Tapi kami pandai guna nulis. Sedamak yang 1447 tu kelas apa? Kelas follow up. Nak dapatkan kat mana? Pergi kat grup Telegram, nanti saya akan bagi link. Ataupun pergi ke pakarclosing.com. Waalaikumsalam Puan Hafizah. Terima kasih. Baru masuk, it's okay. Kita pun baru mula. Kan? Baru 46 minit lah. Kan? Yang belajarnya baru mula. Mukadimah yang panjang. Selalunya berhasil ke Berhasil maksudnya apa tu? Berhasil maksudnya e-booknya ke? Ataupun apanya ni? Saya kalau buat hasil, saya tak berani janji. Sebab hasil tu adalah rezeki. Tapi Alhamdulillah lah, based on testimoni, yang gunalah saya punya, guna apa macam saya punya sharing, atau bukan apa. Apa yang saya tulis dalam e-book tu, bukan. So yang mana ni? Yang mana ni Kak Lin? So sebelah saya tu sambung ni, yang mana? Maksudnya berhasil tu yang mana satu ni? 1447 ke? Teknik. Teknik apa? Teknik yang mana? Teknik yang mana Kak Lin? Yang mana satu ni? Oh, referral ke? Kalau teknik referral ni, bagi saya sebenarnya kalau untuk customer yang belum beli, dia kurang berjaya lah. Tapi kalau customer tu dah repeat 3 kali, memang jadi. Tapi dia kena repeat 3 kali. Kenapa repeat 3 kali? Pertama, dia cuba. Kedua, dia percaya. Ketiga, dia dah suka dan cinta. So bila kita minta dia kenakan pada kawan-kawan dia, dia tak ada masalah. Sebab apa? Dia dah guna dah.
Tapi kalau untuk orang yang belum membeli, kita boleh guna. Kan? Atau berkata, okey puan saya faham, puan tengah tak ada duit sekarang. Mungkin belum perlukan sekarang. Boleh tak puan kenalkan saya pada kawan-kawan yang lebih memerlukan? So itu sebenarnya adalah teknik apa tahu? Kita teknik, kalau kau tak nak, tak dah, tak apa. Ada tak kawan-kawan yang perlukan? So kita buat dia rasa rugi secara tak sengaja. Faham tak? So maksudnya, ada orang, baik aku guna dulu daripada kawan aku guna dulu. So nanti kalau aku kurus, kawan aku pakai kemudian tak apa. Mana boleh kawan aku kurus dulu daripada aku? Tu macam tu. Itu kalau yang belum beli. Faham tak maksud saya? Kita buat dia rasa tak macam kita buat rasa dia bersalah ha. Kan? Menjadi bila dah beli sebab dah cuba tahu manfaat. Good. Terima kasih. Itu referral. Persaingan rugi kawan kurus dulu. Faham tak maksud saya? Faham? Itu yang belum membeli. Kalau yang dah membeli, kenapa dia kenakan pada kawan-kawan? Sebab dia dah percaya. Dan dikenakan sebab kita pun ada hadiah untuk dia. So dia akan beli. Faham? Kalau kita nak buat apa-apa ni kena ada upah. Kena fikir macam tu. You kena fikir macam ni. Kalau aku kenakan pada kawan-kawan, aku dapat apa? Faham kalau dah dapat free, you akan dapat free lah. Faham sir? Macam mana cara dia untuk kenalkan? Bagi nombor telefon kat kita. Dah. Bagi nombor telefon je kat kita. Kita tak payah. Jangan suruh dia buat kerja. Kita dapatkan list je. Kita dapatkan nombor telefon, waktu kita present. Assalamualaikum. Fahana. Saya dapat nombor Fahana ni daripada Dharma. Kenal Dharma kan? Dah kuruskan dia sekarang kan? Alhamdulillah. So Fahana pun kalau saya boleh tahu, Fahana ada plan tak nak turunkan berat badan dalam masa terdekat? Begitu. Settle lah. Minta nombor telefon, lepas tu promote macam biasa. Ingat jangan promote, sharing dulu, present dulu macam biasa. Kita elakkan promote. Promote ni nampak menjual sangat. Kan kita pun kena anti kena promote, betul tak? Faham Okay, so far ada soalan nak tanya? Nak ayat tu ayat mana? Ayat tadi. Nantilah. Saya pun tak ingat lah. Itu spontan. Kenalkan sebab dah percaya, dapat list dan sharing macam biasa. Betul. Okay, faham Alright, so itu adalah rejection. Ada 2. Hadiah kena bagi produk kita jual ke tak semestinya. Tak semestinya Puan Azira. Dan kita boleh bagi Thermomix ke. Sekarang kan tengah viral Thermomix kan. Dan bagilah customer kita Thermomix. Apalah sangat Thermomix itu dengan sale yang kita dapat. Kan, belanja je Thermomix dia. Ramailah dia kenakan kita kat kawan-kawan dia. Bayangkan Jah, kau tahu tak Afiqah bagi aku Thermomix? Ya ke? Nanti dia kenakan, nak jugalah Thermomix. Tapi kau kena bagi kat dia 100 nombor lah. Boleh. Settle. Faham tak maksud saya? Jah, aku dapat emas lah. Gitu. Aku kenalkan je pun, tak buat apa-apa pun. Aku kenalkan je. Dah macam MLM dah. Macam dah skim cepat kaya. Tapi memang kaya betul. Tapi dapat hadiah. Tak apa. Okay? Faham Alhamdulillah. Okay, good. Itu yang pertama. So, rejection ni ada 2 benda. Belum ada duit. Customer belum percaya. Yang lain tu apa? Yang lain tu semua alasan. Tanya suami. Alasan. Tanya kakak. Alasan. Survey je. Alasan. Tunggu gaji. Alasan. Takutlah tak menjadi. Itu belum percaya. Itu bukan alasan. Kenapa? Sebab dia dah cuba macam-macam tapi tak jadi. Faham Okay, good. Alright, so sebelum kita cerita tentang macam mana tips dan tricks nak handle rejection ataupun nak urus penolakan dengan baik adalah kita kena belajar dulu apa itu rejection. Okay, rejection. So rejection ni tuan-tuan dan puan, saya suka kaitkan dengan satu cerita daripada Ustaz Yusof Mansur. Dia ada share tentang the paradox of candy. Tuan-tuan dan puan, hari ni ada 52 orang. Boleh tak share dengan saya siapa yang berasal daripada Pantai Timur ataupun area utara? Raise up your hand. Ira dari mana Ira? Pantai Timur, dari utara, Fana Beauty. Dari saya dari utara. Yalah, utara tu keluar kat mana? Aida dari Terengganu, Eva daripada Kuala Terengganu, Pantai Timur sekarang, Taiping. Taiping cukup utara ke? Lenggong utara ke? Kan, saya ragu-ragu juga. Taiping utara Okey lah, yelah aku ikut. Percayalah cakap koma ni. Alus tak.
Okay. So kalau kita dapat barulah utara sikit, faham. Yelah. Perak utara baik. Okay. Alright, so kalau nak buktikan untuk awak ni betul ke utara ke ataupun pantai timur, gula-gula. Sebut apa? Gula-gula sebut apa? Coklat. Kan? Comel kan? Coklat. So the cerita ni tentang the paradox of candy ni tuan-tuan dan puan. And the paradox of candy daripada Ustaz Yusof Mansur. Okay, biskut roti. Itu roti apa? Bun. Ke? Betul lah? Alright. Roti. Tapi biskut roti. Tapi cerita tu nanti, itu dalam kelas yang ketiga. Kita akan bahaskan bagaimana kita nak panggil roti yang ada roti. Okay. Alright, so cerita pasal paradox of candy. Boleh ke tuan-tuan? Kita nak sambung ni? Udahlah tu roti tu. Dah. Fokus kat saya. Ampun ni, kan? Kita bukan nak cerita pasal bahasa. Kita nak cerita pasal rejection. Okay. The paradox of candy. So saya keluarkan satu coklat saya daripada poket belah kanan saya ni, tangan kanan. Saya bagi pada hampa semua. So ada coklat ni. Ada coklat. Nampak Tak ada. Bayangkan. Kita visualize. Okay, kita visualize di atas tangan saya ni ada coklat. Tapi tak ada wrapping. Nak tak wrapping? Nak tak coklat ni? Tak ada wrapping. Saya bagi. Nah. Ira nak tak? Oh, giling. Tak nak. Sampai hati. Terdedah Tak apa, sanitizer lah. Betul kau makan. Mestilah tak nak, betul tak? Okay, saya faham. Saya simpan balik. So, saya keluarkan daripada poket belah kiri saya. Saya ada satu gula-gula. Saya ada satu coklat. Sama macam coklat yang pertama. Tapi bezanya kali ni ada wrapping. Nak tak? Ke tak ambuh? Nak? Tak ambuh? Nak? Alhamdulillah. So kalau nak cuba anggut 2 kali. Nampak tak? Manusia kan suka pada arahan, betul tak? So dengan customer, bagilah arahan dengan jelas. Itu tips dia. Okay. So bila saya dah bagi pada semua orang, kan, coklat yang saya ada di tangan saya ni ada wrapping. Ampa ambil, kan, makan elok-elok. Sebelum nak makan buat apa? Nak buat apa dengan wrapping tersebut? Nak buat apa dengan coklat tersebut? Bismillah, Alhamdulillah, kan. Insaf saya. Kan. Sebelum makan tu nak buat apa? Basuh tangan. Ya Allah. Ada lambat makan coklat Buka dan buang wrapping. Ambil gambar. Ni mesti TikTokers ni. Ambil gambar. Buka wrapping. Lepas tu buang wrapping. Ambil isi dia dah makan. Betul? Kan? Okay. So apa beza coklat yang kedua dan coklat yang pertama? Dari segi isinya sama je. Tapi you lebih suka coklat yang kedua. Betul? Sebab apa? Sebab ada wrapping. So tuan-tuan dan puan, kan, kalau lah saya boleh lukis kat dalam ni ada coklat. Okay, coklat kita. Ni coklat pertama tak ada. So coklat yang kedua ada, cuma di cover dengan wrapping. So ini adalah wrapping. Okay, so you guys lebih suka coklat yang kedua, betul? So tuan-tuan dan puan, kita kaitkan coklat yang dalam ini adalah seperti dianalogikan sebagai rezeki. Okay, so di dalam ini adalah rezeki. Apa yang kita nak. So wrapping yang menjaga rezeki tersebut itulah rejection. So apa maksud dia? Tuan-tuan bayangkan bayangkan. Kan saya Fahna jual apa Fahna? Fahna Yahaya sebab ramai sangat kat sini kan. Fahna jual apa Fahna? Fokus produk apa Fahna? Vitamin C, Mary Kay. Okay, Mary Kay. Okay. So Mary Kay mungkin ada produk dan ada business opportunity, betul tak? Maksudnya nak berniaga dengan Fahna. So saya tiba-tiba saya datang pada Fahna, Fahna, saya ada 10,000 package money yang paling elok untuk saya. Saya nak habiskan semua. Fahna, you tak ada fikir apa-apa ke? You tak ada rasa macam, wait a minute. Who are you? Betul tak? Mesti you akan tanya soalan tu. Kan? Betul, tiba-tiba kenapa orang biasa nak start Mary Kay ambil sikit-sikit dulu, tiba-tiba nak 10,000. Awak ni siapa? Betul tak? Padahal dia betul-betul je. Dia memang nak 10,000. Tapi kita akan rasa macam ada ragu-ragu. Betul? Berbeza pula dengan situasi kedua, bila kita kena hadap rejection dulu untuk dapat isi dia.
Kan kita kena layan dia dulu, kan kena blue tick dulu 2-3 hari, lepas tu kena buat Zoom, lepas tu nak video call, lepas tu nak proposal, semua benda dia nak lah. Dan bila dah settle semua rejection yang kita dah handle, bila kita dapat rezeki tu, kita rasa ni kita punya tak? Kita rasa kita punya. Sebab apa? Kita dah hadap rejection yang datang sekali dengan rezeki tersebut. Faham So insyaAllah hari ni apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan adalah bercerita tentang the paradox of candy. Okay. Rejection yang selalu kena itu adalah wrapping rezeki yang kita nak dapat. So apa nak kena buat adalah mula daripada hari ni kena sayang, suka dan cinta rejection. Betul. Betul tuan-tuan dan puan. Kena sayang, cinta rejection. Awak kena bersedia untuk hadapi rejection. Sebab apa tahu? Sebab daripada 10 orang yang PM kita, yang reject tu berapa? 8. 8 reject. Itu betul ke sir? Itu sudah pasti. Kan? Bukannya ujian lagi. Itu sudah pasti. So apa nak kena buat adalah ya lebih banyak lagi. Sebab 8 ni kita boleh follow up, tak ada masalah. 8 ni tak beli dengan kita sebab 2 perkara. Sebab satu tak ada duit, satu lagi tidak percaya. Betul? So sekarang bila kita dah faham kita punya analogi ni, janganlah stres dengan rejection. Okay? Jangan stres dengan rejection. So apabila you kena rejection, bagi saya itu adalah tanda-tanda sikit je lagi. Sikit je lagi nak capai dah apa yang you nak tu. Boleh? Alhamdulillah. Okay, so far semua faham tak? Saya dah bercerita ni, kalau dah keluar-keluar gambar warna-warni ni, minta maaf lah ya. Rejection is normal. Bagi saya, rejection is a must. Rejection is a must. Benda pasti. Pasti. Dia macam kita berniaga lah. Berniaga, untung belum tentu. Rugi tu dah pasti. Kenapa rugi dah pasti? Sebab kalau you ada barang, kan, tapi barang tu tak bergerak, rugi tak? Rugilah. Tapi kalau you jual, dapat untung tak? Alhamdulillah. So once you dah start dalam berniaga ini, rejection itu benda lah yang memang you kena suka lah. Sebab tu kenapa sekarang ni kita stres dengan rejection? Sebab kita tak tahu nak handle rejection tersebut bagaimana. Kita tak ada tips dia macam mana. Faham InsyaAllah. Rejection itu bersedia jadi kena suka, sayang dan insyaAllah. Faham? Terima kasih Intan. Oh, Intan ni dia tulis balik nota saya. Okay. Alright, so sebelum saya masuk yang ini, rejection tu boleh motivate untuk improve skill closing. Kalau saya tak nak pandang macam tu. Saya kalau boleh tak nak kena reject. So macam mana tak nak kena reject? Bermulalah kita ni buat orang perlu kita. Bila orang perlu kita, kita jarang kena reject. Bila orang perlu produk kita, kita jarang kena reject. Sekarang kenapa kita kena reject adalah customer tidak jelas dengan apa yang dia nak. Dan customer tak jelas dengan kita, apa yang kita boleh offer. Itu je. Contohlah kan, kadang-kadang tak semua orang nak reject kita. Tapi disebabkan kadang-kadang dia tak ada alasan, tak ada sebab dia kenapa dia nak kena beli dengan kita, dia reject lah. Baik aku beli dengan orang lain. Dan reject ni bukan hanya secara depan-depan ada orang kena ghosting, kan, ada orang kena blue tick, orang tanya harga awal-awal itu juga satu rejection. Zoom sikit yang tepi kiri tu tak nampak yang ini ke? Alright. Okay, so saya bagi masa pada Fatin. Yang lain try to hadam apa saya nak cakap dulu. Okay, so insyaAllah. Malam-malam ni kalau belajar benda-benda macam ni, dia masuk cepat sikit. Okay ke? Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih. Okay, so sebelum saya teruskan, tuan-tuan boleh tak share dengan saya? Boleh tak share dengan saya? Sekarang fokus berniaga apa? Tapi dia punya team macam ni tau. Kalau awak jual Mary Kay, dalam Mary Kay itu kan ada banyak gila produk, betul tak? Cuba fokuskan dalam Mary Kay itu nak jual produk apa. Dalam Shakely jangan jual produk apa. Jangan jual Shakely saja. So Shakely saja tu dia macam-macam produk. Kan? Tuan Uzai ni, takafu untuk apa? Family ke, untuk business ke, untuk apa? Kan? So kalau food apa? Jual kelas online, bakery. Wow. So bakery ni nak bakery style apa?
Ada orang bakery jenis fondant, ada brownies. So jangan bakery saja, bakery ni banyak. Roti pun bakery ke? Kan? Roti bakery juga kan? Sejadah. Fokus masalah ke saya tak cerita pasal masalah. Saya nak cerita apa yang awak minat. Kan? Apa yang awak minat dalam Mary Kay? Saya fokus consultation skincare dalam Mary Kay. Kan jelas tu. Berbanding, okay saya jual Mary Kay. Nanti orang kata, Mary Kay. Tapi kalau awak fokus specialize dalam skincare, orang akan cari. Sebab Mary Kay ni bukan hanya sekadar skincare. Dia ada kosmetik. Dia ada lip matte. Kan dia ada foundation. So tiba-tiba kalau tanya Mary Kay, oh awak makeup ke? Tak. Kan kata di situ. Faham tak? Sebab tu kalau boleh fokus. Skincare Bogas Beauty. Betul. Tart Cadbury. Ya Allah sedap. Tart Cadbury. Wow. Ketupat pandan. Hui. Macam mana bentuk ketupat pandan tu Kan? Bakery, pastry dan cake. Slimming product. Arina. So slimming product ni. Slimming product apa? Jus ke, tablet ke, kapsul ke. Faham tak? So kalau orang tanya awak fokus produk apa? Jangan slimming product je. Nanti orang ingat awak ni jual Herbalife. Kan? Program ataupun gym. Baby food Fawaz, makanan untuk baby yang memudahkan kerja mami di kala PKP. Okey, faham. So baby food Fawaz ni untuk baby yang macam mana? Kan, umur keberapa dengan keberapa? Dari segi dia macam kudapan ke, snack ke, puri ke. Faham tak maksud saya? Saya jual ada mika, ada lotion, ada lip matte, ada bengkung. So lotion, lip matte, bengkung tu Nurul fokus yang mana? Suka bengkung ke, suka lotion ke, suka lip matte? Microalgase. Gapo dia tu? Kan, saya fokus untuk siapa yang nak kurus, ikhtiar hamil dan makanan tambahan kesihatan daripada Syakli. Sudah ada 3 niche tu. So bila kita ada 3 niche, kenapa kita susah nak orang kenal kat social media tu, tak sempat nak sharing tu lebih deep. Kalau saya kan, Mira kan, saya akan fokus lebih kepada ikhtiar hamil dan makanan tambahan untuk mudah hamil. Settle. Masih dalam niche hamil. Dalam niche ikhtiar hamil. Faham tak? So orang nak hamil ni kena kurus. Kan? So bila dia kurus, alhamdulillah dalaman dia makin lancar. Kan? Head teratur, datang balik head. Alhamdulillah hamil. Saya jual kowe. Kowe pun ada banyak kan. Ada water, ada air, ada tilam. Puan Ali jual seluar dan baju. Seluar baju yang macam mana? Scrunchies, headband handmade. Oh faham. AF Legacy, rempah 3 beradik, rempah ayam madu, rempah black pepper, tepung goreng crispy. Terima kasih Intan. Faham. Tudung bawal, kowe, hair care Feffler. Terima kasih. Good. Sece jenis sebuk, kemam. Kan lebih menarik tu. Kan, jom kurus dengan kemam-kemam je. Gitu. Kemam-kemam je kurus, kemam-kemam je kurus. By the way, saya pernah jumpa orang dia jual produk sabun. Kan? So sabun tu untuk mandi dan dia fokus untuk sabun kat tempat-tempat dia berlemak. So saya buat apa tahu? Mandi-mandi je kurus. Mandi-mandi je kurus. Ataupun mandi je turun 1 inci. Kau rasa dia mandi banyak kali tak? Ya. Asyik-asyik mandi sebab nak kurus. Tapi kan itu jadi benda yang sangat unik. Faham tak? Spirulina hidup. Faham? Microalga tadi. Alright. Tapi so faham tak apa yang saya buat sekarang ni? Saya nak you lebih fokus dan jadilah satu expert dalam bidang tu. Kalau semua orang jual skincare, so kita kena jual benda yang macam tetap skincare, tapi you jadi, okay, you adalah pakar foundation. Gitu. Pilih satu yang lebih deep lagi lah. Faham Ask Skin Essence. Betul ke? Ask. Macam kenal Nabiha ni. Ke kakak ipar saya ni So, aku risau juga ni kan. Minta maaf Saya rasa ni betul ni kakak ipar saya. So dia buat Ask Skincare. Lepas tu dia ada buat tea. Kan. Alright. InsyaAllah. Terima kasih. Kan. Kena tahu knowledge pasal produk fungsi. Mestilah. Produk knowledge kena A. Boleh Alright. So Skincare Roses. Skincare Roses ni dia punya skincare tu untuk apa? Dia punya kelebihan dia. Pigmentation ke, jerawat ke, ataupun kedut ke, anti-aging ke. So you kena pilih. Jangan hanya sekadar okay skincare.
Kalau awak skincare saja, tahu tak awak kalah dengan siapa? Ramai gila nanti awak kalah. Awak kalah dengan Innisfree. Kan awak kalah dengan Chanel. Kan awak kalah dengan SK2. Sebab apa awak pilih skincare? Itu belum lagi brand-brand yang mahal-mahal lagi. Kalau awak jual kosmetik, awak kalah dengan siapa? Awak kalah dengan La Mer. Kan? La Mer ke La Mer? La Mer. Lepas tu Bobbi Brown, Tom Ford. Jauh lebih mahal. Awak punya tu baru RM15 ataupun RM25. Tapi kenapa orang beli yang sampai lip matte yang sama je 100, mungkin 200.5? Sebab branding. Faham tak maksud saya? Boleh tapi kita tak belajar itu tau hari ni. Kita nak belajar tentang handle rejection. So sambil-sambil tu biasalah. Saya kan suka cloud sikit kan. So maafkan saya. Okay, tudung printed bunga kecil-kecil. Saya suka. So memang ada orang peminatnya bunga-bunga. Kan? Lagi-lagi kecil-kecil. InsyaAllah. Okay, jom kita belajar. Bukan handle rejection lagi. Kita nak tips 3 ayat. Okay, 3 ayat ataupun flow lah. Handle rejection. So, tuan-tuan dah ready dengan pen, buku nota masing-masing? So, kejap lagi, apa saya nak tolong luahkan perasaan anda, share dengan saya apa rejection yang anda selalu kena. Let's go. Satu-satu, pelan-pelan. Satu-satu, pelan-pelan. Tarik nafas, satu-satu. Yang pertama, apa? Macamlah saya tak tahu apa problem rejection, tapi tak apalah. Let's go, kongsi. Fikir dulu. Betul? Lagi? Tulis je. Mahal sangat. Setuju? Tak apa, tulis je. Yang kat Facebook pun tolong komen juga Tanya suami. Yang tanya suami ni, pernah tanya tak? Betul ke akak ada suami ni? Kesian suami akak. Kan? Belum gaji. Okey, faham. Tunggu gaji, belum gaji, samalah kan? Boleh lah, sama. Survey dulu. Saya nak, saya PM. Saya nak, saya PM. Nak join kelas bakery, ingatkan free. Samalah macam korang juga ni kan, kadang-kadang kan. Betul ke free ni, sir? Betul lah ni. Ya ke, sir, free? Bila aku bagi free tak nak, suruh bayar pun tak nak. Kau nak apa sebenarnya? Kan, ingatkan free. Tapi nanti insyaAllah lah yang jual kelas ke apa ke, insyaAllah saya boleh bantulah. Sebab banyak juga apa yang saya buat ni memang kita akan bagi free dulu. Bukan sebab kita sengaja bagi free. Kita bagi free sebab kita nak memperkenalkan diri kita dulu. Sebab tu kalau siapa-siapa yang nak mengajar, educate, saya rasa TikTok memang wajib kena ada. Tuan-tuan dan puan, lagi-lagi buat bakery tu, bestnya. Kemal, baik Kemal. Jumpa pun nama Kemal juga hari ni kan. Terima kasih Kemal. Kan? So siapa yang mengajar ada kelas online, nanti insyaAllah lah follow je rapat saya buat. Apa je saya buat kat social media ni, tiru je sebiji-sebiji. Kan? Macam mana saya kumpul bakal student kat Telegram. Kan? Macam mana saya buat orang rasa macam nak join juga. So insyaAllah ada dalam tu. Tak ada online banking, tak keluar pergi bank. Tak ada online banking Dah tahun 2021 tak ada online banking Tak apa. Tak ada online banking. Sedihnya saya. Nak sale, maksudnya nak promo baru dia beli Kan? Nak offer baru nak beli. Lagi? Jawapan rejection, baik terima kasih. Itu rejection ke? Baik terima kasih. Saya rasa tidak, Nadizal. Sebab kalau baik terima kasih, kalau awak senyap, itu salah awak. Kalau saya kan, baik terima kasih. Kalau macam tu, kalau semua okey, saya bagi nombor akaun dia. Saya close balik. Sebab baik terima kasih itu tidak menandakan apa-apa. Makcik-makcik faham. COVID, jauh nak PATM, faham. Lalamove ada. Kan, suruh je abang Lalamove tu. Kan, bank in kan, kau bagi cash kat abang tu. Saya baca info dulu, nanti saya WhatsApp semula. Jannah, panjangnya info awak. Sampai kena baca dulu, faham? Sorry, saya tak berminat. Faham? Sorry,
tak berminat. So far kebanyakannya saya jumpa ni lebih pada benda-benda yang monetary lah. Tak jumpa ke customer yang kata takutlah nak cuba? Tak ada, tak jumpa. So far tak ada. Weh, bagus. Kan ada orang kadang-kadang takutlah nak cuba. Kan kalau tak jadi macam mana? Kan ataupun betul ke produk awak ni berkesan? Saya dah cuba macam-macam produk ni, indah khabar daripada rupa. Ada orang macam tu. Kan? Betul ke berkesan? Dan banyak lagi lah sebenarnya. Okay, hilang daripada radar tu blue tick. Biasalah. Bila dah ada sale bagi tahu tak beli pun tapi nak murah. Faham? Susah nak percaya dengan produk. Terima kasih Arina. Sorry saya dah beli dekat dengan ejen lain. Oh, Nik Liana. So maafkan dia lah. Sebab tu dia bukan salah dia. Salah awak. Sebab awak tak follow up. So bila dia dah ada duit, dia tak ingat nama awak. So dia beli dengan ejen lain lah. Macam contoh lah. Macam biasanya benda ni terjadi dalam orang-orang yang macam yang ada buka booth dan ada online. Kan? So contoh macam Kowe ke, Kuku ke. Macam contohlah saya kan. Saya ramai je orang yang meniaga Kowe, yang buat Kowe, yang buat Kuku, betul tak? Tapi waktu yang saya beli subscribe Kowe yang Kuku tu, saya ambil yang kat mana? Ambil masa saya jalan-jalan. Tengah jalan-jalan, tiba-tiba nampak booth Kowe. Dia pun pandai pula buat closing, settle. Faham maksud saya? Saya dah follow up dengan dia tapi dia blue tick saya dan tiba-tiba cakap dah beli dengan ejen lain. Tak apa, it's okay. So kalau dah follow up hari-hari, dah follow up tu follow up berapa kali? Kan saya cakap tadi nak follow up untuk dapat kepercayaan at least 6 kali. Okay, nanti nak ajak kawan-kawan beli sekali. Memang tak dapat lah tu. So kalau ajak kawan-kawan beli sekali tu, kawan-kawan tu nanti yang awak ni beli sekarang okay, settle. Kawan-kawan tu pergi nantilah. Kan? Yang beli awak beli dulu sekarang. Dah buat follow up tapi blue tick je. Tak jawab pun. Puan Rohaizah buat follow up apa? Nanti Puan Rohaizah kena join next class Siapa-siapa yang dah buat follow up tapi blue tick kena join next class. Sebab saya boleh teka dah. Kan? Follow up tuan-tuan puan ni kan. Kalau saya boleh teka kan. Tak tanya puan semalam saya ada cerita pasal produk. Puan masih minat tak? Itu satu. Nombor dua. Puan dah bayar ke? 2. Lepas tu puan ada apa-apa? Puan berminat yang mana? Itu 3. Bila tu next class? Next class biasanya kalau untuk orang-orang yang beli e-book dengan saya, setiap hari Ahad memang ada kelas. Setiap hari Ahad. Kalau tak percaya tanyalah muka-muka yang biasa yang ada kat sini ni. Kan Fahana, siapa lagi? Afikah. Ni antara orang-orang yang tak kisahlah aku buat kelas kat mana pun kan. Kat TikTok pun ada dia, kat IG pun ada dia, kat Zoom pun ada dia, dalam kelas TikTok pun ada dia. Kan? Tapi disebabkan itulah bila dah trust tu, kalau saya buat kelas bakery pun orang join. Tapi saya suruh orang lain ajar lah. Dia join kan, insya-Allah. Tunggu saya hubungi, jangan hantar banyak-banyak message. Oh, faham Anis? Awak hantar message apa tu? Jangan, faham InsyaAllah. Setiap hari Ahad kelas ke? Setiap hari Ahad. Tapi kalau rasa-rasa tak sabar nak tunggu setiap hari Ahad, Isnin, kita ada season yang kedua. Setiap hari 11.30 di TikTok dan di IG. InsyaAllah. Nak masuk season 2 dah. Nak masuk season 2 dah. Sebab SM11. Okey, faham. Lagipun kalau SM11 kan pendek-pendek kan? So insyaAllah. Okey, jom. Bila start tu season 2? Tak tahu, saya tengah tunggu Nano. Kalau Nano okey nanti saya akan approve lah untuk episod yang pertama. Nanti kita ada conference. Okey? Media conference InsyaAllah. Di TikTok dengan IG ada record ke? Ada? Saya dah buat 13 episod dah. 13 episod dah. Okey, jom. Kita handle rejection yang orang kata fikir dulu, mahal sangat, tanya suami, belum gaji, survey dulu. Saya nak nanti saya PM, ingatkan free. Tak ada online banking ke, nak offer, sorry tak berminat. So kita cover yang ni dulu sebab benda ni lebih kurang sama semua. Okay, insyaAllah. Alright, so step yang pertama. So siapa-siapa yang dah tahu, buat review balik. Kalau yang tak tahu, kita boleh discuss sama. Okay, so step yang pertama, apabila kita kena reject, okay, mulakan dengan ayat. Mulakan
dengan ayat saya faham. Ini adalah ayat magic kita dalam handle rejection. Okay. So saya fokus kat sini, saya besarkan kat sini. Mulakan dengan ayat saya faham. Dan kenapa kita menggunakan ayat saya faham? Boleh tak share dengan saya? Kenapa kita guna ayat saya faham? Cuba share dengan saya. Kenapa kita guna ayat saya? Bukannya kita guna ayat, okey puan tak apa. Tapi saya guna perkataan ayat saya faham. Why? Empathy. Faham lagi? Concern, kita faham situasi dia. Terima kasih. Dia rasa rugi. Saya faham belum rasa rugi lagi. Baru kita faham. Memahami keadaan dia. Terima kasih. So saya faham ini adalah tanda kita listen. Kita mendengar. So sebelum ini kita listen to answer. Kita listen to answer. Sebab tu bila orang tanya harga, kita bagi harga. Orang tanya kelebihan, kita bagi kelebihan. Orang tanya offer, kita bagi offer. Lepas tu bila dia tak tanya apa, kita senyap. Sebab apa? Otak kita ni listen to answer. Nak menjawab. Tak sabar-sabar nak jawab. Kan? Customer baru cerita, okey saya sakit kepala. Okey kak, jangan risau kak. Kak pakai EO ni. Dah settle masalah. Jangan. Sabar. Kan? Kita nak listen to understand. Inilah rahsia orang sale yang hebat. Tak kisahlah you jual takaful ke, you jual kowe ke, kan? Tak kisah. So kita mulakan dengan ayat saya faham dan jangan lupa ulang balik rejectionnya. Ulang balik rejectionnya. Pernah tak kita guna teknik ni? Teknik ni adalah apabila kita listen dan cuba faham, dia seperti seorang mamak ataupun waiter. Waiter ni apabila dia dengar, so apabila dia berjaya ulang balik apa yang customer tu sampaikan kat dia, order balik, itu baru maksudnya dia dengar dengan betul. Dan ini tips juga untuk para isteri ke, para suami ke, lagi-lagi para suami lah. Okay. And so apabila you sedang kena mendengar, isteri tu kena dok belebe apa, kan? So dengar tu kadang-kadang kalau kita hanya angguk, sasah mesti kena marah balik punya. Awak ni dengar ke tidak ni? Kan? Dok angguk apa benda saya cakap? So kalau awak nak betul-betul nak dengar dan ulang balik apa dia cakap. Saya dengar lah awak cakap ini kan. You rasa isteri you tak amazed ke? Amazed. For the first time macam, wow, macam ni lah bang. Kalau saya cerita orang dengar, ini dok angguk, tengok handphone. So kat situ nampak tak closing tu terjadi? Faham Okay, so tu adalah point yang pertama. Okay, so far dah catat? Boleh? Yang muda-muda tak ada masalah lah. Diorang ni main laju. Yang ada mak-mak ke, ada anak kat tepi ke, dah catat ke belum? So kalau dah catat, tolong komendan. Risau saya ni kelas kita tak lama kejap lagi nak habis dah. Kejap lagi nak habis dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. So far, screenshot dulu nanti salin balik. Anak kat tepi. Faham? Tak apa, screenshot je. Don't worry. Screenshot je. So kalau nak saya ke kiri ke, nak saya ke kanan ke, bagi tahu je. Okay. Terima kasih Tuan Syuib. Okay. Dah. Okay. So step yang kedua. So pertama kita mulakan dengan ayat saya faham. Tak kisahlah apa pun rejection dia, mulakan dengan ayat saya faham. Kalau tak percaya, cuba. Kalau you tak percaya, cuba. Faham Yang kedua adalah buat mereka ataupun prospek ataupun customer rasa rugi. Buat customer rasa rugi. Okay, apa yang customer rugi? Apa yang customer rugi kalau dia tak ambil offer kita hari ni? Okay, offer. Lagi? Kalau apa customer rugi kalau dia tak bayar hari ni, tak grab hari ni, tak buat keputusan hari ni. And kalau nak survey je, so apa yang dia rugi hari ni? Free postage, good. Buy 3 free 1 full promo. Lagi? Free gift, betul.
So hari ni mungkin kita nak bagi free gift ni, minggu depan dah jadi free gift lain. Faham? Sebab tu free gift pun kalau boleh jangan yang sama je, setiap bulan beza-bezakan. Beza-bezakan diskaun. Setuju? So hari ni siapa yang bayar hari ni akan dapat diskaun RM10. Betul? Dapat voucher. Dan kalau boleh, benda yang dia rugi adalah benda-benda yang ada monetary value. Faham tak? Maksudnya ada nilai duit. Ada nilai angka. Sebab kalau contoh kita kata, rugilah puan kalau puan tak grad sekarang. Takut nanti lambat jadi kaya. Sebab kita nak jual, nak ajak dia orang jadi agent kan. Dia kata, okey puan, nanti kalau puan lambat join, lambatlah puan buat sale, lambatlah puan kaya. Macam mana tu? Itu kita menjual hasil. So hasil tu belum tentu dapat. Faham tak? So kalau boleh benda-benda yang nak buat dia rasa rugi adalah benda yang confirm lah dia rugi kalau tak ambil sekarang. So itu lebih elok. Faham tak? Yang confirm yang dia tak dapat kalau dia miss hari ni punya offer. Faham? Boleh? Okay, good. Dan yang ketiga ini, inilah baru dia punya seni. Okay, ini adalah baru dia punya seni, iaitu double confirm. Okay, double confirm dan kita tanya dengan soalan lah. Okay, soalan double confirm. Okay, tapi kalau dia dah tahu promo tamat bila, macam mana tu? So kalau promo yang dah tamat bila itu adalah promo, contoh produk harga special hari ni. So hari ni mungkin kita bagi free postage. Mungkin hari ni kita ada extra free gift. Contoh promo ada dapat 3 free gift. Tapi kalau dia kata decide nak kita, kalau kita nak dia close hari ni juga, okay, daripada 3 free gift tu cuba awak pilih satu lagi, saya bagi extra yang satu ni. Yang awak pilih. Tapi awak kena buat keputusan hari ni juga. So keputusan hari ni tu tak semestinya nak dapat full payment, tak dapat full payment, half payment, tak dapat half payment, dapat deposit, tak dapat deposit, dapat IC pun okey. Maksudnya detail lah. Maksudnya detail. Okey. Rugi nilai duit. Betul. Jangan rugi. Okey puan, nanti kalau puan lambat beli Cokoja ni, nanti puan akan ngidam tau. Itu dah mula mengarut lah. Saya risau nanti kalau puan dah ngidam nanti kan. Tak boleh tidur malam. So kita tak nak sampai tahap macam tu lah. Boleh ke? Faham Alright. Good job. So double confirm. Sir, kalau kita offer free gift payment 24 jam tapi dia bayar lepas 24 jam, kita still bagi free gift tu ke? Boleh ke? Kalau ikut muamalahnya, tak boleh. Sebab akad yang kita offer, kalau nak dapat free gift tu, kena payment dalam masa 24 jam. Tapi kalau dia nak grab, maksudnya dia bayar lepas 24 jam, tapi dia bukan tanya kita lah. Maksudnya kalau dia tanya kita, Kak, offer 24 jam tu dah habis ke ada lagi? So kalau sepatutnya kita kena cakap dah habis. Tapi contohlah kita nak bagi juga offer yang sama, at least lah kena tambah satu item. Maksudnya kena tambah satu item yang paling kecil, yang paling murah. Itu tak ada masalah. So dia dapat akad baru dengan harga yang special. Itu boleh. Sebab dia punya term and condition sepatutnya dia bayar dalam masa 24 jam. Okay? Itu benda-benda yang saya belajar lah sepanjang 5 tahun dalam sales ni. Dulu pun saya buat, saya bagi je sebab dah setiap hari harga sama kan. Benda itu tak boleh. Benda itu tak boleh. So kalau boleh dia kena tambah satu produk yang paling kecil ataupun yang paling tidak membebankan dia. Faham Okay, good. So kat sini double confirm ini, contoh kalau orang tu kata mahal. Bukan, orang tu tak kata mahal. Orang tu kata tunggu gaji. Orang tu survey. Kalau nak saya PM. Okay, so kita akan guna soalan yang ini. Okay, so ayat dia, okay puan saya faham, puan perlu tunggu gaji, tapi saya tak nak puan terlepas offer special hari ini. Boleh saya tahu offer dan contohlah offer dan package yang saya bagi. Okey kan? So kita akan tanya soalan macam tu lah. Bukan soalan lah sebenarnya. Lebih kepada kita nak double confirm offer package yang saya bagi okey kan?
perisa yang saya bagi okey kan? So kita boleh guna macam ni. Contoh kita bagi koleksi tudung warna ni, corak ni okey kan? Faham tak maksud saya? So kalau dia kata tunggu gaji, survey, kita tanyalah harga tu okey tak dengan dia? So kalau harga okey tu, okey next kita nak kena buat apa? Faham tak ni? Kalau orang kata tunggu gaji, survey nak PM, maksudnya dia nak perlukan masa lagi. Faham Yang kedua, biasanya orang yang kata mahal. Tak ada bajet. Komitmen tinggi. Ni semua yang berkaitan tentang duit lah. So kalau kita tanya pasal duit, kalau kita guna ayat yang atas ni, boleh saya tahu offer dan package yang saya bagi okey kan? Kan dia kata mahal. So kalau dah kata mahal, tak ada bajet, komitmen tinggi, memang tak okey lah. Betul tak? So apa nak tanya balik? So apa kita boleh buat adalah kalau orang kata mahal, tak ada bajet dan komitmen tinggi, kita akan tanya, boleh saya tahu berapa bajet yang puan ada dan selesa hari ni. Tada! Gitu. Baru tahu kena follow term and condition akad jualan. Betul. Saya pun pernah ditegur oleh orang sebab kalau kita bagi tahu harga special hari ni, tapi besok pun harga special hari ni, lusa pun harga special hari ni yang tak ada apa-apa perubahan, itu tak boleh. Itu tidak boleh. Saya pun sentap jugalah sebab saya ajar kan. So bila saya ajar macam, oh salah so saya terima lah. So saya kata macam okey, saya upgrade. So saya kena cakap, okey kita boleh dapat offer yang sama tetapi dia kena tambah produk. So akad tu jadi berbeza. Okey. Fana Beauty. Sir, kalau dia kata okey je, lepas tu apa ayat yang sesuai untuk dia buat payment? Okay, so kalau dia kata okey je, apa yang saya buat adalah, okey puan, kalau semua okey, saya bagi nombor akaun dia, saya close the deal. Kalau semua okey, tak boleh dari sisi Islam ke? Sebab, yelah, kita janji 24 jam je. So, bila janji 24 jam je, sebab saya suka guna perkataan special hari ni. Saya suka guna perkataan special hari ni. Sebab apa tahu? Sebab perkataan special hari ni je lah. Besok tak berani janji. Tapi mungkin kadang-kadang ada orang nak kena bayar besok. So itu kita boleh deal lah. Tapi kalau dia dah sampai esok, tiba-tiba dia tanya, special malam ada lagi tak? So boleh tak kita bagi special offer semalam? Padahal kita cakap special offer tu untuk semalam je. Kalau kita kata boleh, ada orang pesan kat saya, benda tu tak boleh. Tak elok. Bukan tak elok lah, macam takut nanti tak sah lah. So it's better daripada kita ikut janji yang lama tu memang dah tak boleh, so tak boleh apa. Kita guna yang lama, akad yang lama tu, tambah je produk lain. So jadi benda baru. Kan? So benda yang baru tu tambah, janganlah bagi yang mahal-mahal. As simple as RM1 ke 50 sen ke, tanda untuk service charge dan handling ke pun boleh juga. Sebab yang kemarin tak ada. Faham tak? Yang ini kalau nak dapat harga semalam tak apa, tapi kena tambah RM1 je. Mungkin sebab delay kan ataupun lambat. Kan biasa kalau kita bayar bil kan lambat kan dapat ada denda kan. So kita anggaplah betul macam denda lah. 50 sen ke RM1 ke. So macam tu. Boleh? Faham Kalau extend promo hari ni tambah 1 hari lagi. Kalau kata extend promo hari ni tambah 1 hari lagi. Okay. Ni saya nak share tentang kita guna perkataan promo. Okay. So apabila kita guna perkataan promo, kalau kat iklan tak ada masalah tetapi kalau kita guna dalam WhatsApp, promo orang akan tanya apa? Cuba komen di bawah. Cuba chat dan komen kalau orang kata promo, orang akan tanya apa? Tanya sampai bila. Betul tak? Ramai tak yang kena? Saya rasa ramai. Sebab saya pun selalu kena juga. Kan? Contohlah, saya kata kelas Julai. Sir, daftar bila last? Aku dah stres dah. Tapi saya tak marah lah sebab ni belajar kan. So bila kata, sir daftar last bila? Saya cakap, kalau boleh daftar hari ni, daftar hari ni. Sebab kalau dah habis, dia tutup.
Saya tak cakap bila. Saya tak cakap bila. It's better saya larikan fokus dia, it's better awak daftar sekarang. Lebih elok macam tu. So kita buat dia rasa rugi. Faham InsyaAllah. So bila sampai bila ni ada sampai bila ni ada masa. Masa boleh fikir. Dan bila fikir, customer bagi apa? Blue tick. Sebab tu kalau boleh tak guna, saya tak galakkan lah guna perkataan promo lagi-lagi dalam closing. Dalam iklan tak ada masalah. Okay, dalam iklan is okay, boleh je. Okay, ada masa. Saya dah ready nak tulis blue tick. Mesti Abang Q dah selalu join kelas saya. Okay, boleh Alright, so contohlah ni last yang ketiga ni kalau dia bagi rejection tak berminat. Okay, so tak berminat ni biasanya kita tak payah fight lagi dah. Maksudnya jangan terus push lagi. Tapi at least tanyalah soalan. Okay puan, saya faham puan tak berminat. Okay, untuk rekod saya, boleh saya tahu tak berminat sebab apa ya? Okay. Ni kalau orang tak berminat Okey puan, saya faham puan tak berminat, tapi untuk rekod saya boleh saya tahu untuk rekod saya boleh saya tahu apa aku tulis ni. Minta maaf je. Kat sini ada lagi satu perkataan, puan tak berminat sebab apa ya? Harga dan strap produk yang saya bagi okey kan? Begitu. Boleh? So siapa-siapa yang berada di FB, terima kasih sekali lagi sebab sudi join sesi hari ini. Dan boleh tak minta tolong untuk share banyak-banyak sebab saya tahu siapa-siapa nama atasnya tak ada perkataan share, itu tandanya awak belum share lagi. So hari ni kan dah maksudnya dah dekat 90 minit ni dah belajar. So insyaAllah lah mungkin dah dapat banyak kan. So share lah bagi kawan-kawan dapat lagi, okay? Kan kadang ada juga yang cakap macam tu tapi dia blue tick juga. Kadang ada juga cakap macam tu tapi dia blue tick juga. Maksudnya apa tu Mira? Dia cakap apa tu? Kan dia kata banyak tanya pula. Okey, so kalau dia kata banyak tanya, dia sudah. Biasanya kalau kat sini kalau dia jawab lah. Tapi kalau dia tak jawab, tak ada masalah. Yang penting kita dah buat apa yang kita nak buat. Faham tak maksud saya? Kan? So maksudnya kalau kita dah buat, dia nak maafkan kita ke, dia nak share ke, itu masalah dia. Bila tanya macam tu, dia tak jawab. Ya sudah, Fatihah. Kan? Macam saya cakap tadi lah, kenapa dia blue tick kan? Yang pertama sebab tak ada duit, yang kedua sebab belum percaya. Lepas tu abaikan ke tak? Jangan abaikan. Customer ni masih ada peluang untuk membeli dengan kita. Customer masih ada peluang membeli kita. Yang pertama ingat balik rejection. First, tak ada duit. Yang kedua, belum percaya. Dah ingat tu je lah. Kalau rejection dalam bentuk makian macam mana iPhone, FF iPhone. Bayangkanlah dia maki awak. Dia maki awak. Tapi awak guna ayat apa? Awak guna ayat saya faham. Awak rasa dia tak segan ke? Dia segan. Oh, saya minta maaf. Bro mungkin tengah marah sangat sekarang. Sampai maki saya, ulang balik rejection dia. Tapi kan bro, saya tak nak bro terlepas tau offer yang saya nak bagi hari ni. Okay, so boleh saya tahu, bro ni marah sangat kenapa offer dan package saya bagi tak okey ke? Ataupun okey kan? Macam tu. Tak apalah adik, next time. Kalau nak, akak cari adik. Kalau macam ni, kita follow up macam biasalah kan? Iyo. Tapi sebelum tu guna ayat ni dulu. Sebelum tu, tolong guna ayat ni dulu. Kita fight 2 kali dulu. Tak dapat, dah move on. Yang tak minat tu boleh follow up bila Macam biasa, 1447.
Nanti kelas follow up kita ajar. So kalau dia dah tak guna produk yang kita jual, macam mana? Macam mana? Ada harapan lagi ke kita nak cuba? Ada. Puan Hafizah jual produk apa Puan Hafizah jual produk apa? Terima kasih yang kat Facebook sudi share 74 orang ni, bagus apa. Shakely. So contoh produk kita dia tak guna kan. So Shakely ni kan ada banyak produk. So kalau dia tak ambil kita punya weight loss, dia boleh cuba benda yang lain. Tak ada masalah. Kan. So janganlah kita fokus pada Shakely the whole Shakely. So contohlah macam saya jual suplemen, jus. Dia kata dia dah ada jus dah. Saya akan tanya dia, okey, dia jus apa? Ataupun kalau dia punya suplemen apa? Tablet ke, kemam bawah lidah ke, kapsul ke. Lepas tu saya kalau kata, okey, jus juga. Okey, so kalau jus amalkan bila? Kan, dia amal pagi. Okey, saya punya amal malam. Apa masalah? Macamlah tak biasa campur-campur. Kan. So it's about you guys. So kalau awak betul-betul rasa nak bantu dia, customer boleh rasa. Sebab tu kena ingat balik rejection tu tuan-tuan dan puan. Kena ingat balik rejection tersebut. Rejection ni apa? Rejection ini adalah benda yang datang dengan rezeki tu. Rezeki tu datang dengan rejection. Dia dah memang wrapping, menjaga rezeki tu. Sebab apa? Mungkin rezeki yang kita nak itu dia besar. So untuk pastikan kita naik level, sama level untuk kita layak tempat rezeki itu adalah rejection sedikit. Faham tak? Okay, so macam mana kita nak mulakan conversation yang untuk dia try produk yang lain? Okay, so biasanya kalau dia kata dah ada produk lain kan. Yang keempat, so dah ada produk lain. Dah ada produk lain. So basically saya akan tanya, sekarang amalkan produk yang mana? Betul? Lepas tu, ni nanti ulah balik ayat dia. Pukul berapa? Kan, kena amalkan pukul berapa? So kalau kita diamalkan pagi, produk kita boleh amalkan malam. So kalau produk yang dia dah ada tu, yang kita jual dia dah ada, cuba offer produk yang dia tak ada lagi. Simple, itu je. Betul. Untuk tudung macam mana nak tanya soalan dekat dia? Saya punya fokus untuk bawah bersaiz labur dan mudah bentuk. Okey, so lepas tu apa rejection dia? Tanyalah dia. Kalau contoh kata dia kata apa, tunggu gaji. Okey puan, saya faham puan perlu masa untuk grab offer yang saya nak bagi hari ni, tapi saya tak nak puan terlepas lagi. Boleh saya tahu harga dan koleksi yang saya bagi okey kan? So kalau tudung tu okey, harga tudung tu okey, lepas tu kenapa tak nak beli lagi? Oh, sebab tak ada bajet. Okay, so boleh tanyalah dia berapa bajet yang dia ada. So kalau contoh package kita tu 100.5, bajet yang dia ada 50. Terima je lah 50 tu. Buat depo, nanti tunggu gaji tu bayarlah 100. Tak ada masalah. Kan? Dia nak fikir dulu. So kalau dia nak fikir dulu, maksudnya dia masih belum percaya ataupun tak ada duit. Itu je kita fikir. Faham So kalau dia dah beli dengan orang lain tapi tak ada kesan. Macam mana nak cakap tu? Kalau kau contohlah dia beli dengan orang lain tapi tak ada kesan. So sebenarnya kita akan follow up. Okay puan, nak tanya sejak puan dah amalkan produk tu, berat badan dah turun kan? Kita jangan tanya tak turun kan berat badan puan. Jangan terbalik tau. Kita tanya, okay puan, hari tu puan amalkan SF Perfect. Lepas tu puan nak plan kata nak tukar produk lain. Betul kan? Okay, so far semua produk tu okay kan? Sebab saya perasan macam dah mula turun berat sikit. Kalau dia yang kata, tak turun berat badan. Okay puan, kalau macam tu, apa kata kali ni puan bagi saya kepercayaan, puan cuba balik SF Perfect ni at least 3 bulan. Dan jika langsung tiada sebarang kesan, duit puan saya pulangkan. Dah. Kau tengok, nampak tak dalam kelas aku siap bertukar nombor lagi Terima kasih. Tak apa, it's okay. Sila. Okay. Produk makanan nak letak free gift ke macam produk mudah, macam produk kecantikan, produk makanan. Ain jual produk apa Ain? Saya lupa lah tadi Ain. Kalau tanya saya, produk makanan nak letak free gift atau tidak, kos untuk free gift adalah 10% daripada untung. 10% daripada untung.
So kalau kita punya makanan tu, untung kita dapat RM5, free gift yang paling mahal yang kita boleh offer adalah 50 sen je. So ketupat daun pandan. So kalau nak bagi free gift boleh. Tapi dia beli ketupat pandan harganya 100. So untung kita RM40. So RM40 kita ada RM4. Belilah RM4 punya barang untuk jadikan free gift. Tapi paling elok bila kita free gift, janganlah ikut orang. Kan orang beli skincare dapat emas. Kita beli ketupat pandan dapat emas. Kan kelakar tu. Jangan. So kita beli ketupat pandan ni dapat apa? Mungkin dapat bekas Tupperware, bekas plastik. Dan untuk isi pandan tu. Kan ketupat pandan tu. Wow. Sedap. Beli kat kedai Eko ke, ada banyak. Kan? Contoh free gift makanan, sudu, tisu, Tupperware. Betul? Bekas plastik. Tapi ingat, kos untuk bagi free gift 10% daripada untung. Jangan lebih-lebih. So, kalau customer tu booking dengan deposit tapi berbulan dah bila follow up cakap tak ada duit lagi. Saya just follow up macam biasa je. Ramai yang macam tu. Sebab tu kadang-kadang kalau boleh yang deposit tu cepat-cepatlah settlekan. Boleh Okay, so far faham tak macam mana kita nak handle rejection ni? So step yang pertama, mulakan dengan ayat saya faham. Yang kedua, buat dia rasa rugi. Lepas tu yang step ketiga ni, kau tirulah mana-mana yang ada kat sini ni. Okay, so nanti kalau tak faham juga, status duit macam mana sir? Status duit? Status duit yang mana? Status duit kalau dia tak ada duit, ni, tanya bajet. Itu je. Faham dan dapat ilmu baru. Terima kasih Tuan Sobri. By the way Tuan Sobri, ini baru versi cuplikan-cuplikan dalam kelas advance nanti insyaAllah lah. Kan memang kita pakai chemical. Soalan dekat atas ada lagi tak? Soalan dekat atas ada lagi? Yang mana? Tak ada. Tak ada. So kalau yang booking dengan deposit, lepas tu dia kata cancel. So kalau tanya saya, kalau dia cancel itu, kalau kita tak menggunakan duit deposit itu untuk beli stok, kita boleh full refund. Kan? Kalau kita dah beli stok dengan duit deposit tersebut, kita boleh buat budi bicara 50-50, kan? Untuk cover kita punya cost. Tapi bagi saya sebenarnya kalau dia nak refund dan kita pun tak pakai duit tu lagi, refund je lah. Refund je lah, itu je. Sebab bagi saya yakin orang tu deposit RM50, dia kata dia nak cancel sebab dia perlukan RM50 tersebut dan kita refund balik RM50 tersebut, insyaAllah Allah akan balas RM500. Nanti saya nak tahu pasal 1447 tu. Next class Puan Mira. Ataupun kalau Puan Mira tak sabar, pergi kat pakarclosing.com, dapatkan ebook, ada dalam tu. Okay. Maaf nak tanya, nanti boleh tak saya buatkan topik macam mana nak fokus menjual kepada satu produk sahaja dahulu? Boleh? Saya suka topik ni. Sebab korang akan nangis. Itulah, main-main lagi. Okay, insyaAllah. Ramai yang ngadu macam tu. Nak share live se kat mana? Nak share live se kat mana? Sekarang saya live kat FB. Ada 69 orang. Yang kat FB. Mira, 1447 ada dalam ebook se. Betul. Kadang-kadang ada yang tak beli, belum dapatkan lagi, insyaAllah. Kat mana se dapat ebook? pakarclosing.com. Nanti saya share dalam grup Telegram mudah TikTok tak nampak dekat FB? Tak ada Aku pernah tengok ni live ni ada. Tu. Ada. FB mana awak tengok? Dharma yang mana? Salah Dharma memang tak nampak le. Kan pakarclosing.com. Kat Facebook pergi pakarclosing.com. Bukan. Pakarclosing.com tu website. Saya punya Facebook Dharma Syamil Fikri. Ada 2 FB. Kalau satu FB tu dah tak ada, kau pergilah satu lagi FB. Adalah. Tapi jangan risau. Dah masuk Zoom nak pergi ke FB kenapa? Sama je. Okay. Terima kasih semua. Okay, so insyaAllah. So siapa-siapa yang berada di Facebook, siapa yang nak join ataupun nak belajar tentang TikTok, tolong pergi ke grup Telegram tu sekarang. Okay, sekarang. Oh, saya like page. Oh, Dharma Syamil tu page. Saya live kat Facebook personal.
Sir, kalau COD dan tak ada online banking tu macam mana ayat dia? Kalau saya kan yang nak COD tak ada online banking, ayat dia macam mana? Okey, kita mula dengan COD dulu. Boleh kita mula dengan COD dulu. So sebenarnya saya tak ada ayat yang betul lah ataupun cara yang macam mana. Tapi konsep dia sama macam ni. Untuk COD, untuk customer-customer yang nak COD, tapi kita tak buat COD, betul? So apa yang saya buat adalah sebelum saya kata saya tak buat COD, saya akan minta location dia. Saya akan minta location dia, lepas tu saya waste. Okay, dah lepas saya waste, lepas tu saya tunjukkan kat dia. Puan, nak pergi rumah puan ni dah dekat 1 jam, pergi saja. So pergi balik dah dekat 2 jam dan kilometer nak pergi tempat puan dah lebih kurang 45 kilometer. So kalau pergi balik 45 tambah 45 90. So kalau saya kirakan kos untuk saya pergi COD 90 kali 1 kilometer 50 sen dah dekat RM45. So kalau dibandingkan dengan postage puan hanya perlu bayar dan malah tak bayar, postage saya belanja. So puan okey ke kalau nak bayar RM45 ni COD? InsyaAllah saya boleh usahakan. Mahalnya produk saya beli ke tempat pandan RM10 je, postage sampai RM45. Dah puan nak saya COD? Kalau tak nak COD tak apa, puan datang jemput kat rumah saya. Saya standby. Jauh lah. Habis saya pergi rumah puan dekat. Tapi cakap dalam bentuk dalam hati je lah. Faham tak? So kita buat comparison. So COD kosnya berapa, postage-nya berapa. Sekarang puan pilih. Nak COD ke, nak postage. Sebab ada orang, dia nak barang dia cepat. Ada orang macam saya kalau beli barang nak cepat. Sir, kalau memang tak nak buat COD, boleh ke saya nak buat post saja? Boleh. Tak ada masalah. Ikutlah. So kalau orang tu nak COD, kita buatlah comparison macam tu. Tak ada masalah. Boleh je. Dan lagi pun cakaplah, puan minta maaf lah puan, yang COD tak ada lelaki sekarang. Dengan yang perempuan je. Saya tak buat, so perempuan tak buat COD. Tak maaf Dia faham. Bahayalah puan sekarang kalau perempuan buat COD. Puan tahulah kan sekarang kes macam-macam. Gunakan kuasa perempuan tu. Faham tak maksud saya? Puan minta maaf lah puan. Hari ni saya tak ada buat COD. Lagipun sekarang kan tengah PKP kan. Roadblock banyak. Saya apply MITI tak lepas. Share your own real situation. InsyaAllah. Okay. Bagus tipsnya. Terima kasih. Belanja pos boleh ke pada regular customer? Belanja pos kalau masih boleh kita cover tak ada masalah. Tapi kalau term and condition kita kata kalau cancel deposit tu dikira burn macam mana tu sir? Contoh macam makeup kahwin, deposit lepas tu cancel sebab majlis tak jadi. Okey Suha, itu berbeza Suha. Kenapa orang yang makeup artist sebab isteri saya makeup artist juga, Mua. So kenapa kami buat deposit sebab kita nak lock tarikh. Kita lock tarikh. So bila kita lock tarikh, kita tak boleh ambil job lain. Faham tak? So kita tak ambil job lain. So bila tak boleh ambil job lain, tiba-tiba kalau di cancel, memanglah deposit burn. Betul tak? Sebab saya pun rugi, apa pun rugi. Kan? So kalau produk, beza. Produk kita dapat deposit tu, kita guna tak duit tu untuk beli stok? So kalau tak guna, tak apa, refund je. Tapi kalau kita guna untuk beli stok, untuk beli barang basah, contoh yang buat bakery, nak buat kek. Kita nak deposit tu untuk start kerja. Tiba-tiba dia cancel, kek dah siap. Memang tak boleh lah. Dah jadi kek dah. Faham tak maksud saya? Itu dia punya sebab dan kenapa dia. Kenapa orang yang makeup artist itu ada deposit dan burn kalau tak ambil. Itu beza dia. Faham jangan kita samakan dengan produk lain. Produk tak ada kaitan. Produk itu sebab kalau melainkan kalau kita dah buat produk sendiri, itu beza. Okay? Kalau customer minta barang dulu baru bayar, masalahnya kita orang tak ada daftar yang COD itu dengan courier. Faham? So kalau tanya saya, kalau customer tu nak barang dulu, tapi baru nak bayar. So saya akan buat, okay puan, minta maaf, saya tak boleh lepaskan barang tanpa dapat payment. Puan pun tak percaya kat saya pun tak percaya pada puan. So apa tu kali ni, kan, puan full payment je dulu ataupun puan bayar je dulu. Saya akan pastikan barang puan sampai walaupun saya kena post 2 kali. Saya akan pastikan barang puan sampai walaupun saya kena post 2 kali. Faham tak maksud saya? So kalau barang yang pertama tu tak sampai, kita post balik yang kedua. So nanti insyaAllah lah, kalau tiba-tiba dia lambat ke apa, dapat 2 barang. Tapi dia kena full payment kat kita. Kita boleh buat macam tu. Faham tak ni?
Itu contoh kan. Rohaiza, produk saya tak simpan stok, order terus dari HQ and hantar terus ke customer. Customer cakap ingat ada stok tak jadi beli. Macam mana nak handle customer macam ni? Customer lag dekat dengan kombi kita. Okey, faham. Okay, so dia nak beli bila ready stock, betul? Kan? So mintalah dia bagi nama, kita orderkan untuk dia, barang sampai, okay bang, stok dah sampai. Hantarlah kat dia. Mintalah deposit sikit. RM5 ke, RM10 ke. Tak apa. Walaupun dia, HQ hantar ke rumah kita. Kan, HQ hantar ke rumah kita hantar kat dia. Dah dual kerja kan, tapi tak apalah. Boleh je, yang penting masalah selesai. Tapi jangan bagi tahu dia Okay, HQ hantar kat rumah saya dulu, saya hantar rumah kakak. Itu lurus benar. Jangan. Customer memang tak nak belilah. Okay kak, macam ni kak. Akak bagi saya 3 hari, stok sampai, nanti saya hantar ke rumah kak. Alright. Settle. Faham tak? Padahal memang orang HQ hantar kat kita 3 hari. Barulah kita hantar kat community tu, hantar jalan kaki. Kak, Assalamualaikum kak. Ni panas lagi kak. Ni panas lagi dari JNT ni kak. So ni untuk akak. So sambil tu kak, ni sebab ada brownies kak. Jemput makan kak. Bagilah buat tangan sekali. Bersilaturahim. Begitu. Boleh ke hari ni? By the way dah pukul 10.46 dah. Korang tak ngantuk ke? Kan terangguk-angguk faham semua kan. Alhamdulillah. So terima kasih semua yang ada hari ni. So kalau soalan-soalan saya tadi yang saya tak terjawab, sebenarnya saya dah jawab secara tak sengaja saya dah terjawab secara tak sengaja. So untuk Afiqah, tadi Afiqah tanya apa soalan tadi nak COD Saya lupa lah Afiqah, awak nak tanya apa tadi. Tapi saya harap saya menjawab soalan lah. Sebab kadang-kadang kalau soalan tu terlalu spesifik, saya tak tahu nak jawab sebab dia bergantung kepada HQ masing-masing. Dekat FB dah padam ke se? Tak tahu. So far ada je lagi. Ada lagi. Kan, jangan risau. Saya pun dah ngantuk kan. Awak yang dengar pun dah ngantuk, apa tak salah lagi yang menggelajar. Kan, alhamdulillah. So insya-Allah hari ni saya mohon live dulu. Terima kasih sama-sama. Okay. Lepas live ni padam tak? Lepas live KFB tidak padam. So don't worry. So kalau weekend tu cuti buat post tapi nak customer payment Isnin, nak bagi ayat macam mana? Okay puan tolong saya transfer sekarang. Saya akan postkan secepatnya. Kita nipu tak? Kita tak ternipu. Secepatnya hari Isnin. Jahat. Tapi secepatnya. Jangan kata, okay puan saya akan puan tolong saya transfer sekarang, saya akan post hari Isnin. Awak rasa nanti dia bayar bila? Cuba komen. Dia akan bayar hari Isnin. Sebab kita post hari Isnin. Buat apa aku nak bayar sekarang? Okay. Alhamdulillah. So itu sajalah. So saya minta maaf lah kan. So kadang-kadang memang saya ni over excited sikit. Tapi alhamdulillah lah. So all the best. So insyaAllah nanti kalau ada rezeki kita akan buat lagi. So sebenarnya itulah kan. Cerita banyak pasal hand irrigation. Saya lupa pula nak cerita pasal kelas TikTok. So kelas TikTok saya cerita nanti je lah. Nanti apa-apa saya share dalam grup Telegram. By the way, siapa-siapa yang nak belajar tentang kelas TikTok, Julai ni ada kelas. So nanti saya akan bagi link ataupun nanti kawan-kawan kita akan tolong bagi link. So kawan-kawan dalam tu memang sangat-sangat positif lah. Sporting. So ni akan bagi awak link. So link tu nanti daftar je. RM54. RM54. Okay, RM54. InsyaAllah. So nanti siapa yang ada anak team, ampau paksa rela and ajak anak team join sekali. Paksa rela diorang. Ni serius saya cakap. Ni biasa-biasa student-student yang saya selalu tengok ni memang sebenarnya paksa rela dah ni. Memang aku paksa juga lah. Carilah RM54 tu. Saya nak join lagi boleh ke sir? Nak join yang mana? Kelas jual barang dalam Shopee ada tak? Syah, itu kelas lain. Hari ni saya tak ajar pasal Shopee. Syah, aku ni bukan ajar semua Syah. Aku ajar closing je. Pas Shopee tu cikgu lain. Okay? Nak join kelas lagi ke? Boleh, tak ada masalah. Dapat sale kan dari TikTok lepas kita sharing. Saya dapat sale, dapat diamond pun dapat. By the way, diamond saya dah dekat $25 dah. Saya pernah join yang Mei. Let's go Liana. Awak join yang Julai, upgrade pada advance. InsyaAllah. Alright. So itu saja.
Terima kasih sekali lagi. Minta maaf lah pukul 11 ni. So all the best. Saya Sedharma, your favorite clothing specialist. So insyaAllah hari ni yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna insana illa allazina amanu wa amilus solihat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So insyaAllah lah nanti kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. So siapa yang nak join kelas TikTok bulan Julai, dalam grup tu ada link. Pastikan join link saya, jangan join link orang lain. itu adalah pantang larang dia. Okay, insyaAllah. Dan hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. Okay, so saya Sedharma, your favorite clothing specialist. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Alright, so rehatlah kan? Rehat. InsyaAllah hari ni dua hari ni banyak kelas. So apply dan insyaAllah share awak punya win dalam grup Telegram. Okay? Assalamualaikum.